KPM. Yeah, dah berjaya mendirikan kemah. Sekarang ni macam mana kita nak turunkan kemah? Alamak, lupalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton kurikulum badan beruniform bersama saya Nisa K di Didik TV KPM. Dan badan beruniform kita hari ini ialah kadet remaja sekolah. Nampak tak, Nisa dah berjaya mendirikan kemah. Tapi bila kita mendirikan kemah, kita mestilah tahu bagaimana nak menurunkan kemah. Sekarang ni Nisa lupa macam mana nak turunkan kemah. Kita perlukan bantuan cikgu. Jom kita lihat siapakah cikgu yang akan membantu kita hari ini. Cikgu! Cikgu! Oh, cikgu! Ya Nisa. Datang pun Cikgu Hamdan, lega saya. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di kurikulum badan beruniform kadet remaja sekolah di Didik TV KPM. Sebelum saya nak minta tolong Cikgu nampak kemah saya ni. Sebelum saya minta tolong dekat kemah saya ni, saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Lieutenant Muda KRS Muhammad Hamdan bin Abdul Hamid. Baik. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail. Saya telah berkecimpung di dalam dunia KRS ini hampir selama 5 tahun. 5 tahun? Ya. Wah, satu tempoh yang agak lama dan saya pasti Cikgu Hamdan adalah orang yang tepat untuk saya panggil hari ini berkenaan dengan ni kemah saya ni. Dah tahu mendirikan kemah, lupa pula macam mana nak menurunkan kemah. Tapi sebelum itu kan Cikgu Hamdan, saya nak tanyalah kenapa kita nak kena berkemah Cikgu? Nanti panas, masuk hutan banyak nyamuk. Lepas tu kena mandi air sungai sejuk Cikgu. Ya, betul tu Nisa. Jadi tujuan yang pertama adalah kita untuk menambahkan pengetahuan yang tak ada kita dapati di dalam kelas ataupun di rumah. Betul. Maksud saya pengetahuan tentang alam semula jadi. Ya. Dia sebutkan tadi macam hutan. Ya, sungai. hutan. Jadi baik, kita boleh berkemah di macam-macam tempat. Di tepi pantai, di hutan, di tepi tasik. Di tepi tasik boleh. Padang sekolah boleh. Ya, betul. Tetapi tujuan sebenar kita berkemah ini adalah untuk mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Tuhan tentang alam semula jadi. Betul. Okey, selain daripada kita menguji diri kita, apa yang kita telah pelajari di sekolah. Baik. Tentang ilmu perkemahan daripada segi ikatannya. Kita belajar teori Cikgu. Ya, kita hanya belajar teori, tetapi kita boleh praktikkan semasa di dalam perkemahan. Betul tu. Okey, biasanya kan tadi macam Cikgu sebutlah, kawan pergi, saya pun nak pergi. Ini menunjukkan aktiviti perkemahan ni bukanlah kita pergi seorang dua, betul tak Cikgu? Kita pergi secara berkumpulan. Jadi adakah di sini semangat berkumpulan itu akan diuji? Ya, betul. Semangat berkumpulan akan diuji kerana di dalam perkemahan, di dalam kumpulan perkemahan, kita perlu bekerjasama. Betul. Contohnya seperti mendirikan kemah yang kita akan lakukan sebentar lagi. Baik. Seterusnya kita akan bekerjasama daripada segi penyediaan makanan. Betul. Dan lain-lain lagi lah. Contohnya macam yang saya ingatlah aktiviti perkemahan saya pernah sertai dahulu kan Cikgu, membersihkan kawasan kemah. Ya, betul, membersihkan kawasan kemah. Dan itu yang perkara yang antara perkara yang penting di dalam ilmu perkemahan. Apa perkara ataupun bahan-bahan yang kita tak boleh lupakan, peralatan-peralatan ketika kita nak pergi berkemah Cikgu? Okey, semasa berkemah yang paling utama adalah kemah. Tanpa kemah kita memang tak boleh berkemah. Itu yang pertamalah. Selain daripada itu ada 5 asas di dalam perkemahan. Baik. Yang pertama kemah. Yang kedua adalah makanan dan minuman. Yang ketiga adalah tempat kita berkemah. Baik. Yang keempat adalah alat kecemasan. Semasa kita berkemah. Betul. Dan peralatan yang lain yang perlu dibawa semasa berkemah. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Cuba Cikgu tengok ni.
menonton co-curriculum Badan Beruniform bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Hamdan bersama-sama dengan saya di sini. Hari ini kita nak belajar tentang kemah. Kalau di sekolah dulu kemah saya rasa yang macam ini bukan yang macam ini. Ada jenis-jenis yang berbeza ke Cikgu? Ya, betul. Kemah ini ada beberapa jenis kemah yang berbeza kan. Baik. Okey, jadi kemah ini dia dicipta mengikut keadaan iklim sesuatu tempat. Contohnya kalau kita biasa masuk dalam hutan kan, kita pernah tengok kemah yang jenis A. Okey, ataupun kita panggil dia A-shape. A-shape, baik. Kemah ini digunakan biasanya di tempat-tempat yang lapang dan juga di kawasan tepi pantai. Kenapa Nisa? Sebab saya rasa dia memerlukan tanah yang rata. Tapi semua kemah perlukan tanah yang rata, Cikgu. Sebab apa? Kemah jenis A ni dia adalah satu kemah yang mempunyai pengaliran udara yang sangat baik. Sebab tu dia kalau kita berkemah di tepi pantai, betul? Cuaca panas. Betul. Jadi Angin kita pula perlukan kuat, Cikgu. angin kuat. Jadi kita biasanya kemah jenis itu yang kita akan gunakan. Kalau kita pergi berkemah di dalam hutan ataupun di kawasan pergunungan, okey, biasanya kita akan menggunakan kemah jenis dom. Ini jenis dom. Ini jenis dom lah. Okey, selepas ini kita akan saya akan tunjukkan cara macam mana nak memasang ataupun nak mendirikan kemah jenis dom. Saya dah tak sabar ni, Cikgu. Saya nak bina kemah. Tapi tadi saya rasa agak sukar. Bukan agak sukar, memang sukar kalau kita cuba melakukan seorang diri. Betul tu. Seelok-eloknya jika kita ingin mendirikan kemah, kita perlukan bantuan seorang atau dua orang. Bantuan? Lagi. Ya, bantuan. Jadi saya perlu seru bantuan saya, Cikgu, boleh? Boleh. Saya nak seru. Muammar, mari bantu, mari bantu. Sila. Wah, terima kasih. Terus dia datang bantuan. Okey, saya dah ada seorang pembantu untuk mendirikan kemah. Boleh, Cikgu? Boleh. Okey, jom kita mulakan. Jadi sebelum kita mendirikan kemah, kita mesti kena tahu apakah alat-alat yang ada. Okey, untuk kita ingin mendirikan kemah. Baik. Jadi yang pertama adalah kanvas utama. Okey, ini adalah kanvas utama kita. Yang pertama. Yang kedua, kita panggil dia adalah flexible pole ataupun kerangka mudah lentur. Baik. Ini adalah flexible pole, kerangka mudah lentur. Dan seterusnya adalah ini kita panggil dia pancang. Kegunaan pancang ni adalah untuk tidak bagi kemah kita bergerak. Betul. Jika ditiup angin. Okey. Kita dah ada bahan-bahan kita. Jadi ini adalah 4 bahan asas ataupun alatan asas untuk kita mendirikan kemah. Faktor pertama untuk mendirikan kemah adalah kita kena memilih kawasan yang sesuai. Okey. Kawasan dia mesti kena dalam tempat yang rata. Tempat yang rata. Sebelum kita menghamparkan ground sheet ini, kita mesti kemas dulu. Okey, kita tak nak ada batu. Tak nak ada batu, betul. Tak nak ada batu. Pastikan tanah tersebut bukanlah laluan air. Laluan air, jangan. Dikuatiri apabila hujan, tempat itu menjadi laluan air dan kemah kita basah daripada bawah. Okey, yang pertama. Yang kedua, kemah ini mestilah bukan laluan angin. Bukan laluan angin. Jadi macam mana cara kita nak tahu laluan angin? Kita boleh menggunakan daun kering yang ada di dalam hutan ataupun di tempat yang kita berkemah. Kita hanya campak saja daun itu, kita tengok arah mana. Okey, daun itu pergi terbang. Jadi itulah laluan angin. Jadi boleh kita teruskan dengan cara untuk mendirikan kemah. Boleh, Cikgu. Mari kita. Jadi kita dah pastikan kawasan sini lapang. Lapang. Kita pastikan tanah pun rata, tak ada batu-batu. Jadi yang pertama sekali kita mesti kena menghamparkan ground sheet ini. Menghamparkan. Baik. Okey. Baik. Hamparkan mengikut bentuknya. Okey. Baik. Saya dah. Cantiknya kemah kita, Cikgu. Warna kegemaran saya. Okey, seterusnya ini adalah kerangka mudah lentur. Baik. Untuk kemah jenis dom ini, kerangka mudah lentur dia akan ada 2 set kerangka mudah lentur tu. Dan kita perlu jadikan dia satu batang yang panjang. Okey? Baik. Amar boleh bantu saya. Okey, baik. Selepas kita dah memasang kerangka mudah lentur ini, kita mesti kena letakkan di dalam kedudukan X seperti inilah. Kedudukan X, betul Baik. Okey. Jadi semua nampak tak ada satu lubang di kemah ini. Macam laluan, Cikgu. Ini adalah tempat untuk kita masukkan kerangka mudah lentur ini. Baik. Jadi
mari Sila, kita pasang. mari kita jom. Okey, boleh. Okey. Okey, baik. Kita dah pasangkan. Okey, jadi inilah kedudukan kemah kita apabila kerangka mudah lentur ini siap dipasang. Baik. Jadi langkah seterusnya kita kena bersama-sama dalam kedudukan yang berbeza. Anissa boleh berdiri di sana. Saya di sini ya. Boleh? Okey, boleh. Okey, kita akan angkat kerangka mudah lentur ini dan kita perlu masukkan di dalam lubang yang telah disediakan. Baik, di hujung kemah. Di hujung kemah. Okey, jadi kita akan angkat serentak. Angkat serentak. Ya. Sama sana. Okey. Jadi dia akan melengkung ya, cikgu? Dia akan melengkung. Sebab tu dia dipanggil kerangka Mudah lentur. Baik. Okey. Masukkan. Di manakah? Saya rasa di sini. Dah masuk. Hebatnya saya. Okey, di sini pula. Okey, boleh. Okey, boleh cikgu? Ini adalah kedudukan kemah kita. Baik. Apabila kita dah naikkan kerangka mudah lentur ini. Jadi langkah seterusnya kita perlu ikat. Okey, di atas kemah ini dia ada tali yang kita perlu ikat antara dua-dua kerangka mudah lentur ini supaya kemah kita kukuh. Kukuh, baik. Okey. Silakan Muhammad. Maklumlah dia lebih tinggi daripada saya. Jadi dia perlu ikat dengan kemas dan ikatan yang betul ya. Okey, kita tak perlu ikat mati ikatan di atas ini supaya mudah untuk kita buka balik kemah nanti. Okey. Dah selesai? Dah selesai. Kita periksa dulu kemah kita. Baik. Okay. Berdebar pula saya, cikgu nak periksa kemah yang saya pasang. Saya pasang. Inilah. Baik. Okey tak cikgu? Okey. Oh, teliti betul cikgu Hamdan periksa kemah ni. Okey, baik. Kita cek dulu dalam. Okey. Terbaik Nisa dan Muhammad. Terima kasih. Okey. Jadi seterusnya untuk mengukuhkan lagi kemah kita, kita akan pasakkan ataupun kita akan tanam pancang ini ke tepi kemah di dalam lubang yang disediakan. Kita akan masukkan di dalam lubang ini 45 darjah. 45 darjah. Kalau di tanah kita akan ketuk ataupun pasakkan ke dalam tanah kan. Sampai ini kita habis. tunjuk contohlah. Sampai habis? Ya. Okey. Macam ni. Baik. Inilah kemah kita. Kemah jenis dom. Tapi saya perasan cikgu, di bahagian kemah ini dia ada macam sekeping. Betul. Okey. Baik. Jadi ini adalah untuk ini kita panggil sebagai fly sheet. Okey, fly sheet ni dia untuk nak menutup di bahagian atas kemah. Baik. Okey, kalau ada sesetengah jenis kemah, fly sheet ini dia dalam ukuran yang besar. Betul. Tapi jenis ini ukuran dia sangat kecil lah. Kecil saja. Jadi kita akan cangkukkan saja di tali hitam yang ini. ada ni. Baik. Okey, saya dah cangkukkan di sini. Pastikan ianya menutup ruangan yang ada di atas sebab di atas tadi saya perasan dia ada jaring. Dia ada jaring, betul. Jaring itu untuk laluan angin lah. Pengudaraan yang baik. Maklumlah tak naklah nanti cikgu dah tutup kemah lemas pula. Macam mana? Ya, betul. Baik. Dan kemah ini dia sesuai apabila kita pergi aktiviti perkemahan di dalam hutan ataupun gunung lah. Baiklah. Ada lagi banyak soalan ataupun perkongsian yang kita nak minta Cikgu Hamdan kongsikan dengan murid-murid di rumah. Sebelum tu jom saya nak berhenti rehat lah cikgu. Saya dah pasang kemah ni, saya penat. Saya minum air boleh cikgu ya? Boleh. Okey, jom kita berehat seketika kembali selepas ini Didik TV KPM. Ya, kembali ke Badan Beruniform Kelet Remaja Sekolah dalam slot core kurikulum Didik TV KPM bersama saya Nisa. Nisa dah pun minum air cikgu? Cikgu dah minum air? Dah, Alhamdulillah. Saya pun dah dapatkan beret saya. Tadi terlupa cikgu, minta maaf cikgu ya. Jom, kalau kita dah mendirikan kemah, pastinya kita kena turunkan kemah. Ini yang saya minta bantuan Cikgu Hamdan tadi cikgu. Jadi apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menurunkan kemah cikgu? Okey Nisa. Sebenarnya kalau nak dibandingkan antara mendirikan dan menurunkan kemah, menurunkan kemah lebih penting daripada mendirikan kemah. Kenapa cikgu lebih Sebab penting? Sebab apa? Jika kita pandai mendirikan menurunkan kemah, kita boleh dalam masa yang sama kita boleh menjaga jangka hayat
sesebuah kemah tersebut. Baik. Jika kita tak tahu cara macam mana kita nak mengemas dan menyimpan kemah dengan baik, Ya. jangka hayat kemah kita boleh jadi lebih kurang, pendek. lebih pendek. Baik, jadi jom cikgu, saya dah bersedia dan kita dalam pada masa yang sama kita akan belajar macam mana nak menjaga kemah ni supaya jangka hayatnya lebih lama. Jom cikgu, silakan. Okey, baik. Jadi untuk mendirikan kemah, kita bermula dengan ground sheet. ground kita sheet dulu. Hamparkan, kemudian kerangka mudah lentur. lepas tu kita pasang pancang dan juga fly sheet ini. Baik. Okey. Jadi untuk menurunkan kemah, kita akan mulakan dengan membuka pancang dulu. Baik, membuka pancang Okey, terlebih jadi dahulu. kita akan buka pancang. Baik. Nisa boleh buka belah sana. Kita tarik saja ya. Okey, kita tarik saja. Kalau kita dah pacakkan ke dalam tanah tu, kita tarik sekuat hati. Okey. Dan kita kena pastikan pancang kita cukup sebelum kita simpan di dalam beg. Baik. Tadi kita ada berapa pancang tadi? Ada 4 pancang, ya, betul. cikgu. Kita ada 4 pancang. Terima Baik, kasih ada Yang 2. Muhammad. Baik. Okey, 3. Okey, 4. boleh beri pada saya. Baik. Saya kena cek dulu sebelum simpan. Okey. Adakah ia dalam keadaan yang baik? Keadaan yang baik. Okey, kita boleh simpan di dalam sarung yang disediakan. Baik. Okey, yang kedua, kita perlu buka fly sheet ini. Membuka fly sheet. Okey, mudah saja. Kita cuma tarik. Keluar cangkuk. Keluarkan Yang daripada di belakang cangkuk. pun sama. Oh, yang ini dia dah sedia jahit pada kemah kita. Mungkin untuk memastikan ianya tidak hilang. Okey, Ya, baik. betul. Di sini. Okey. Biarkan. Seterusnya kita akan buka ikatan Ya. di atas ini. Baik. Abang boleh bantu? Mama. Dia paling tinggi, cikgu? Ya, betul. Bolehlah. Maklumlah kemah kita ni saiznya besar. Boleh muat sehingga 6 orang. Okey, kita selepas dah buka. kita dah buka ikatan di atas ini, kita bolehlah keluarkan kerangka mudah alih ini. Kerangka mudah lentur. Daripada tempat dia. Baik. Okey. Maknanya kita tarik keluar tarik saja keluar. Baik. Okey. Okey, tarik keluar. saja keluar. Kita tarik saja keluar. Tarik di bahagian belakang pun saya akan belakang tarik pun. keluar. Okey. Okey. Jadi dia akan kembali kepada Bentuk yang rata ni. asal, Baik, bentuk yang tadi. okey. Okey. Jadi macam mana kita masukkan di dalam tempat kerangka mudah lentur tadi, dekat situ juga Kita akan keluarkan. Baik. Jadi kita akan tarik keluar. Kita akan tarik keluar. Baik. Perlahan-lahan. Okey, perlahan. Okey, jadi cara untuk kita nak melipat kanvas utama ini, okey, kita perlu hamparkan dia sekali lagi. Okey, baik. Okey, hamparkan sekali lagi. Hamparkan. Tak apa, cikgu yang ini. Saya bantu. Okey. Okey. Okey, kita dah hamparkan seperti keadaan yang asal. Pada yang asal. Jadi kita perlu lipat. Lipat dua. Lipat macam dua. ini. Okey, silakan. Okey, Lipat satu dua, tengah satu. sini. Oh. Okey, kat sini pun macam ni. Baik, okey. Okey. Selepas itu kita baik. lipat Satu lipatan lagi. Okey. Macam ni. Okey, baik. Okey, baik. Kemudian? Dia akan jadi satu lipatan yang panjang macam ni. Baik. Okey, jadi macam mana cara kita nak menggulungkan kanvas utama ini? Tips dia adalah kita akan letakkan kerangka mudah lentur ini di atas kanvas utama ini bersama dengan pancang. Okey. Kedua-dua set pastikan semua peralatan yang ada untuk mendirikan kemah lengkap. Lengkap, betul. Letakkan. Kemudian pancangnya di dalam sarung yang disediakan. Okey. Kemudian Lepas tu boleh lipat. gulungkan bersama-sama. Oh. Gulungkan. Okey. Dan satu tips lagi untuk nak menjaga kemah. Okey, sewaktu gulung kita perlu bersihkan daripada segala kotoran, rumput, pasir dan sebagainya, daun-daun. Maklumlah di bahagian bawah kemah akan melekatlah tanah-tanah. Ya, betul. Okey, sekarang ni Muhammad jadi ini dah adalah bantu kita. hasilnya apabila kita dah gulung. Okey? Baik. Oh, dia telah gulung dengan sangat kemas. Sambil gulung, sambil dia tekan, keluarkan angin. gelembung-gelembung angin. Jadi ini adalah cara mudah untuk kita menyimpan. Lepas tu cikgu, macam ni je kita bawa balik. Kita ada bagnya. Okey, cikgu, silakan. Okey. Okey, ini beg dia. Kita boleh masukkanlah. Masukkan kembali ke macam dalam mana beg kemah. Kita nak tahu lipatan ini kemas atau tidak? Adakah ia muat? Adakah ia muat masuk di dalam? Nampak? Kita lihat. Okey, muat ke tak? Boleh zip atau tidak? Berdebar dah Muhammad. Okey. Pastinya boleh. Ya. Okey, baik. Jadi inilah hasilnya kemah apabila kita dah
menurunkan kemah dan kita telah mengemas. Selepas kita dah turunkan kemah, kita dah gulung masuk beg. Takkan kita nak balik terus cikgu? Macam mana dengan kawasan sekitar kemah kita tu? Jadi selepas kita dah menurunkan kemah, perkara asas sebelum kita meninggalkan tapak perkemahan, pastikan kebersihan yang paling utama. Ya, betul. Itu yang penting. Apabila kita dah pergi berkemah, kita pergi tempat orang, jangan lupa untuk bersihkan kawasan sekitar kita. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan, cikgu. Saya seronok hari ni. Mendirikan kemah saya dah tahu, menurunkan kemah pun saya dah tahu. Saya harap murid-murid juga mendapat manfaat daripada informasi yang telah dikongsikan hari ini. Sedikit kata-kata akhir atau kesimpulan dari apa yang telah kita kongsikan hari ini, cikgu. Berkemah ini sangat seronok apabila kita tahu tujuan sebenar yang kita berkemah. Tetapi murid-murid kena ingat, sebelum kita berkemah, kita kena pastikan kebenaran daripada ibu, bapa atau penjaga kita dahulu. Jangan suka-suka dah tengok rancangan ni, terasa ingin berkemah, tetapi dengan sendiri pergi kemah bersama rakan-rakan. Jadi kita itu akan menjejaskan keselamatan, cikgu. Betul, menjejaskan keselamatan. Baik, terima kasih cikgu. Murid-murid di rumah, saya harapkan segala informasi akan memberi manfaat kepada murid-murid terutamanya ketika melakukan aktiviti perkemahan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Hamdan dan juga Muammar yang membantu kita hari ini daripada SMK Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid yang menonton. Jumpa lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM